What's wrong? What's wrong with intranet usage? Kalau kita nak tanyalah, macam tu. What's wrong? Apa problem, masalah apa? Masalah dia. What's wrong dengan tu? Itu yang kita nak jawab tu. Itu masalah dia. Mungkin kita kata kat sini, ialah kita kata expensive. Contohnya. To develop. Okay. Kita kata expensive. Bila ada expensive tu berapa? How much? Kena cerita. How much? Okay. Yang tu kita nak kena tahu. Ramai antara kita kata expensive tapi berapa? Tak ada pun fact and figures. Kita nak kena tahu. Yang tu point dia. Bila menulis problem, dia kena jelaskan dengan fact and figures. Kalau kita kata satu lagi, kata resistance of, katakanlah, of new technology. Okay. So apa sebabnya, apa yang dikatakan masalah pada resistance ni? Orang tak nampak. Okay. Resistance ni maksud apa? Maksudnya dia sebenarnya do not want to use intranet. Okay. So kalau tak guna intranet, apa masalah dia? Nampak ada point dia? Orang tanya lagi. So what? Orang tanya. Apa masalah dia? So kita kena cerita lagi. Bukan setakat nak, resistant teknologi dah habis. So what? Orang tak faham. Kena explain. Okay. Do not want to use intranet. So what lagi? Tanya. So kita kata macam ni. Katakanlah company ataupun government, dia dah spend, katakanlah more than 1 million, katakanlah 1 million 100 million, contohlah kan, for intranet, intranet platform, kata. Tapi tengok orang tak pakai. Benda ni sebenarnya bila tak pakai, apa maksud dia? Pembaziran. Pembaziran dari segi government punya spend, company punya spend, pembaziran. Okay. Bila pembaziran, okay, so apa masalah dia? Yes, dah kita tu dah invest nak dapat outcome. Bila tak ada outcome, tak nampak outcome sangat, maksudnya kita dah rugi. Okay, ni cerita dia. So dari segi kita kata underperform dari segi pada individual orang tu sendiri, and kita punya organisation. Okay, yang tu yang kita tak nak. So benda ni ada perform, dan kita pula berapa persen. Okay, kita compare pula dengan with industrial. Okay, kita katalah industrial average. Kena compare. So kita kata underperform. Berapa underperform tu? Compare pula dengan industrial average. Kalau kata bawah berapa persen, kita di bawah daripada industrial average, maksudnya tak bagus. Tu point dia. Okay. So ini yang saya kata tadi, bagi saya problem statement. Kena detail up. Dan satu penting dia, jangan lupa letak dekat situ, please write down negative. Ni saya selalu nak begitu. Negatif, yang katakan statement tu. Okay. Ramai pelajar dia kata macam ni. Negative statement dia kata do not have module or policy. Itu bukannya problem. Nampak? Pelajar selalunya dia akan tulis ni, do not have module, do not have policy. Yang ni sebenarnya bukan problem. Kalau tak ada policy, tak ada modul, apa sebenarnya? Itu lebih kepada, ini yang dikatakan lebih kepada gap of knowledge. So kita sebenarnya nak cerita balik, tu saya ulang. Kita masalah pada apa? Pada isu kita itu. Bukannya pasal modul ataupun polisi. Kita cerita pasal isu kita. Apa dia? Intranet usage. Apa masalah dia dengan intranet usage? Orang tak nak pakai. Expensive pasal intranet tu.
So benda tu mahal. Pula tu orang tak pakai. You relate lah macam-macam. So benda tu ada kaitan. Oh, tak ada polisi lah untuk intranet. Apa ke dia mengena intranet dengan polisi ni? So kita nampak macam jauh sangat cerita dia, tak sampai pun. So saya nak beritahu pada rakan-rakan, careful kita kadang-kadang ikut orang punya penulisan. Tapi sedangkan penulisan dia orang tu bukanlah sebenarnya yang bagus sangat untuk menunjukkan problem. Dan saya ulang banyak kali, dia ada 2 school of thought. Problem statement ada 2 school of thought. Saya ulang. Dia sebenarnya ada yang menyatakan bahawa ada setengah-setengah nanti you akan jumpa supervisor dengan examiner. Orang macam ni. Dia kata tak boleh ada citation dalam problem statement. Tak boleh. Sebab problem statement kena genuine. Kena asal. Sebab dia akan beri kita pada novelty. So problem kena genuine. Itu pendapat yang awal. Yang maksudnya school of thought yang pertama. Pendapat school of thought yang kedua, dia kata no. Tak boleh buat macam tu. Problem bukan datang dari langit. Okay, tak boleh. So kita sebenarnya kena cari, gali tengok pada bacaan yang lepas-lepas bahawa problem statement ni sebenarnya perlu ada fact and figures. Okay, kalau katalah contoh dia kata, masalah kata ada orang buat claim bahawa kucing itu adalah dinosaur. So macam mana? So siapa-siapa bila claim kata benda ni, benda tu lah apa, whatever, tanpa ada fact and figures, dia akan jadi problem. Boleh tak? Yang tu argument yang kedua. Okay, kalau saya ditanya, Prof, yang mana satu Prof orang kata apa, pilih. Saya bukan pilih, tapi saya hanya rasakan yang lebih tepat dan lebih baik untuk akademia, saya lebih pilih, bukan pilih lah, saya lebih sesuai rasa kepada pendapat yang nombor 2. Yang mana setiap fact and figures akan bantu kita untuk terjemahkan problem statement yang baik. Itu sebenarnya. Sebab yang pertama tadi betul. Tapi yang lemahnya bila mana kita nak tanya balik apa sumber dia. Dari mana you dapat problem-problem ni semua. Daripada mana? Cakap-cakap orang ke? Daripada, tu nampak dia pun wahyu mana? So benda ni tak kuat. Bila tak kuat, saya lebih prefer kepada yang nombor 2. Okey. Itu problem statement. Ada apa-apa nak tanya? Assalamualaikum Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Problem statement dengan research problem lain. Jangan. Lain sangat. Research problem dia adalah dengan objektif. Tak masuk lagi. Boleh tak masuk lagi, nanti kita cerita. Yang ni problem statement. Sebab tu kita start. Ya. Kalau thesis statement tu? You jangan peningah, relax. Relax bang. Banyak bertanya nanti lama-lama jadi minta maaf kita keliru. So tak payahlah kita nak bincang benda-benda yang tak perlu. Kita bincang benda yang perlu saja. Boleh tak ni tuan? Macam tu. So kalau kata you jumpa benda pelik-pelik, tak payah. Yang saya nak bincang malam ni benda-benda yang perlu ada dalam tesis saja. Yang memang kebanyakannya kalau you tengok pada Australia, sampailah apa-apa yang ada Justin Laya, UKM apa whatever, dia pakai benda tu je. Tak payahlah tesis statement mana-mana yang kita mungkin tak biasa nak dengar, tapi rupanya benda tu kadang-kadang lebih pada objektif je. Macam tu lah. Tak payah kita rasa serabut sangat. Simple je. So, apa yang kena tahu adalah chapter 1, background of the study. Yang kedua, kena ada apa? Problem statement. Boleh tuan macam tu. Okay. Sorry Prof. Ya. Saya nak tanya Prof, kalau yang sebab Prof mention RMIT Australia before, Prof biasa tak Prof jumpa yang macam chapter 2 dia menjawab kepada RQ1, chapter 3 menjawab kepada RQ2. Itu saya kata tadi. Dia mengikut pada universiti masing-masing. Kita tak akan dapat satu standard yang sama. Betul tak? Sebab tu saya nak bagi tahu hari ni saya akan bincang secara general sahaja. Kalau detail up memang tak akan dapat lah. Sebab you akan nampak ada orang buat chapter 3 lain. Ada orang satu universiti ni sampai 7 chapter ada. Dan you jangan terkejut dekat Australia sekarang ni pun ada juga yang mana buat proposal je, publication saja ada. Itu saja dah dapat PhD. Dan Viva pun saja. Yes. Di ANU. Jadi saya
keliru sebab RQ, sebab chapter 2 tak ada, maksudnya chapter 2 menjawab RQ1. Tak. Chapter Sebenarnya bukan. Selalunya kebiasaannya chapter pertama yang akan ditetapkan RQ kat situ. Dan tak akan menjawab selepas kita collect data dan kita dapat hypothesis testing. Boleh tuan macam tu. Dia tak akan dapat, tak boleh. Bukan jawab RQ mana boleh. Jawab RQ selepas kita test hypothesis. Baru kita dapat. Macam tu. Lagi soalan lain? Betul. Sorry, That's a soalan good sikit, question. Prof. Salam. Saya ada soalan satu berkaitan dengan yang inilah problem statement ni. Ya. Adakah boleh untuk kita buat sub berdasarkan macam Prof cakap tadi, tapi untuk introduction, iaitu contohnya di peringkat isu di peringkat organisasi, contohnya isu di peringkat nasional, tapi di bahagian problem statement, ataupun tak perlu buat macam tu? Jangan. Nanti serabut. Simple je. Dia macam ni. Kita tahu isu dia apa. Jangan kelangkar tadi, jangan nampak you tadi cerita isu ni, isu tak payah. Dia satu je. Isu dia kita apa? Isu tadi contoh saya intranet usage. Dah. Kan isu dia kan? So, dengan relate dengan performance manusia. Itu isu dia. Apa masalah dia dengan internet usage tu? Tu je lah. Kita huraikan. Dah. Boleh? Kalau you nak cerita pasal di jabatan ini, pada whatever. Boleh. Tetapi kan nanti kan, dia kena bagi metodologi nanti you akan ada masalah. Sebab nak kena explain satu persatu. Nampak tak puan? Nanti kan you akan jadi pening. Sebab tu saya kata PhD ni, dia simple. Tapi jangan kita sendiri yang menyusahkan dia. Kita yang buat benda tu susah. Contoh macam ni lah. I tahu ramai antara kita ni akan buat KPI. Bila awal tahun, bos kata buat KPI. Kita yang buat KPI yang menyusahkan diri kita balik. Dan at the end, kita tak dapat mencapai KPI tu. Sedangkan kita yang tentukan KPI tu. Nampak puan I? So sama juga dengan PhD. So jangan kita menyusahkan, kita yang sendiri menyusahkan PhD tu. Sedangkan PhD tak susah pun. Simple saja. Nampak puan So tak payah, kita terus je masuk pada problem, isu tu, apa isunya, dan kita akan list down apa yang kita dapat daripada isu tu, problem-problem yang tertentu. Macam tu. Terima kasih, Prof. Sama. Prof, maaf, saya ada satu lagi soalan. Kalau Boleh. statement expected length, banyak mana Prof kita expected untuk explain? Explain apa? Problem statement Macam problem statement macam ni. Problem statement dia bukan panjang sangat. Selalunya dalam paling tinggi 1 ke 2 muka surat je. Macam tu. Dia tak ada nak jela-jela buat macam karangan, tak payah. Dia sebenarnya saya nak beritahu chapter 1 ni saya pernah jumpa ada orang buat antara 10 ke 15 muka surat je. Macam tu je. Tak payah panjang. 10 muka surat pun dah okey dah sebenarnya. Tetapi precise lah. Bukannya kita, maksudnya kan kadang yang jadi panjang tu dia merapu. Minta maaf cakap dia cerita benda lain. Tu point. Boleh. Maaf Prof, saya nak tanya sekali lagi. Ya, boleh. Macam problem statement ni kita cerita tentang isu masalahnya ada dalam isu kita tu lah. Betul. You faham. Dan kita list semualah. Tapi bukan list saja, tapi setakat list betul dan kita bincangkan. Contohlah kita bincangkan ada 5 isu. Tapi tak semestinya 5 Prof. Dia macam ni. Kalau dah letak kat situ, dia akan diselesaikan. Oh, maksudnya yang mana yang kita nak selesaikan saja. Dia tak boleh main bincang macam tu je. Sebab tu, you tanya ni bagus. Soalannya sangat baik. Saya rasa ramai tak tahu. Bagus. Macam ni lah. Saya selalu beritahu pada peserta. Webinar ni sebenarnya saya bagi maklumat yang agak tinggi juga. Tetapi bukannya lagi tinggi. Bukan tinggi sangat lah. Dia tinggi tapi bukan terlampau tinggi. Contohnya saya bagi ilmu ni sampai level orang kata apa kalau belajar taekwondo level bengkung warna biru. Nampak? Tapi soalan you tadi tu adalah untuk bengkung warna hitam. Nampak tak point dia? Saya akan upgrade lagi tinggi. Okay. So sekarang ni kalau problem kita sebab tu jaga-jaga apa saja yang kita letak dalam thesis, ingat dia ada reflect kepada bahagian finding dengan tu. Conclusion and recommendation. Sama juga dengan model apa-apa whatever yang kita letak kat situ. Kalau tak ada kena-mengena, jangan bincang. Tu saya ulang. Jangan bincang langsung. Tolonglah
kita sekarang ni lagi satu saya lupa nak beritahu dalam problem statement yang paling bagus. Ni saya punya formula lah. Kalau nak dapat publish dengan Q1 apa benda whatever ni, selalunya problem statement ni kalau boleh letak real example. Macam saya punya study ni, task teknologi unfit. Unfit. Dengan kerja tak unfit. Yang ni masalah dia. So benda berlaku kepada Airbus. Yang mana kita nampak A320 kot dulu. Saya ingat yang mana Air France zaman 1980s lah kot. Saya lupa tak maaf So berlaku cerita dia yang mana kata bang ni take off dalam berapa few millisecond dia jatuh balik. 6 orang ini kita kata victim lah, mati nak kata ni lah kita kata meninggal lah, kill lah, was kill lah. Nak cakap betul ni mati 6 orang mati. Tak tahulah dengan pilot sekali tak tahu. Tapi bila dia kaji pasal tu, saya punya masalah dia task teknologi unfit. Dia berkaitan dengan internet usage tadi. Okay. So cerita dia balik, bila dia tengok pada example ni, okay, so dia berkaitan dengan task teknologi fit tadi. Okay, mula-mula pilot on plate. Pilot yang ada pilots ni, dia kata first class. Yang first class. Dan most advanced. Tetapi kenapa? Why? Why sampai kita kata crash? Why crash? Tuan tanya tu why? So benda tu yang dikata tadi masalah ni kita nak jawab. So bila kaji-kaji tengok rupanya yang pilot ni dia sebenarnya kata apa, bila dia kurang training kan, dia unfit to handle teknologi. So dia buat mistake. Dia tukar daripada kita kata ni yang dia punya kalau examiner tengok dia happy sangat, you kata dia faham apa benda you buat ni. Okay, nampak tak faham? So ni zaman saya dululah. Kalau boleh kita ada fact and figures, letak pula real example. Lagi cun. Examiner tengok memang dia suka sangat. Sebab you dapat cari problem yang real. Itu bagus. Boleh? Okay, kena cepat sikit sebab kita nak pergi jauh lagi ni. Sikit lagi Okay, now kita akan pergi pada gap of knowledge. Saya nak bagi tahu, ramai antara kita ni terkeliru antara gap dengan problem statement. Okay, problem statement, saya tahu ada yang antara kita dia nampak, dia baca artikel, dia jumpa benda tu dalam problem statement. Dan dia kata benda tu adalah problem statement. Tapi benarnya itu kan problem statement. Kalau kita pernah jumpa macam ni, kita kata kita jumpa not study in the area. Yang ni gap of knowledge. Saya nak bagi tahu. Dia bukan problem statement. Okay. No policy. Or no kita kata regulation. Pun dalam gap of knowledge. Dia bukannya dalam problem statement. Okay. Nanti saya akan beritahu. Okay. Ada lagi. Ni 3K. Ada satu lagi, do not discuss on bla 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 bla. Itu semuanya gap of knowledge. Ini adalah kata-kata kunci yang digunakan untuk gap of knowledge. Okay, so saya nak beritahu kepada rakan-rakan
Yang ni semua boleh tetapi bukanlah major reasoning untuk gap of knowledge. Yang paling penting untuk gap of knowledge ni adalah inconsistency of the previous findings. Yang tu yang I nak bagi tahu kepada rakan-rakan, inilah yang paling penting. Dan dari mana kita dapat benda ni? Yang ni kita dapat daripada review of literature. Yang mana kita akan buat kat sini synthesis, baru kita akan dapat inconsistency of the previous finding. Itu adalah dikatakan, yang ni kata major reasoning. Yang ni kita nak. Yang lain-lain tu bolehlah dikatakan pasal gap. Okay, now. So I nak beritahu kat you. Sebenarnya antara kita ni kadang-kadang confused. Kenapa kadang-kadang kita nampak di dalam problem statement? Why kita nampak gap of knowledge in problem statement? Ada cakap yang tu tanya. Kenapa? Why? Okay. Kena ini Harvard style. Harvard style, dia punya style macam ni. Dia cerita problem, okay, problem statement. Ni dia buat problem statement. Lepas tu kan, dia baru bincang gap of knowledge dalam yang berbeza. So jangan salah faham. Dia memang takkan ada kat situ subtitle kata tu gap of knowledge. Gap of knowledge ni dalam bahasa Melayu dia jurang ilmu. Saya tak tulis sini gap of research, lain. Gap of research atas, tetapi dia terlampau general. Tetapi gap of knowledge dia lebih detail. Sebab tu saya nak beritahu kawan-kawan, kalau kita sebut pasal knowledge ni, dia lebih kepada kita punya disiplin kita. Kalau lebih detail lagi, lebih kepada area of interest kita. Sebab tu jaga-jaga kawan-kawan, ada examiner yang cerdik sikit, dia uji kita punya kefahaman, kita, do you understand? Can you discuss a little bit the discipline of your study? Alamak, apa dia disiplin? Lepas you faham discipline of study, dia cerita kat kita dah area of interest. Oh sudah, apa benda ni? Dah tak tahu nak cerita dah. Okay? So itulah sebenarnya kena faham. Saya tak boleh cerita ni nanti. Yang ni sebenarnya dah dibincangkan sebelum webinar-webinar lepas. Siapa yang baru masuk ni mungkin tak nampak. Tapi saya beritahu dunia sudah bincang dah benda ni. Discipline, area of interest. Tak apalah, nanti saya akan, mungkin next week lagi kita akan cubalah bawa-bawa benda ni, saya akan masuk-masukkan. Sebab saya hari malam ni saya target tadi title lah apa semua, nak bagi nampak clear lagi. Ni saya masuk dalam lagi sikit. So ni nama Harvard style. Harvard style dia memang ada problem statement tapi dia tak tulis pun gap of knowledge. Dia ada perenggan lain. Itu lebihnya kepada gap of knowledge. Okay, kalau nak dapatkan yang lebih bagus, okay. Satu lagi cara untuk nak dapatkan gap of knowledge adalah this is the first first method lah. First method yang dikatakan Harvard style lah. First method je pun salah. Sekejap first method, ini Harvard style. Yang kedua, dia punya second method. Second method dia sebenarnya kita akan buat synthesis. Ni kata synthesis tu. Synthesis in the literature review. Yang tu kita buat. Okay. So nak buat mana satu boleh, tak ada salah pun. Kalau buat style Harvard, kena letak dalam chapter 1. Kalau nak buat cara kedua, buat letak dalam literature review. Dia lain. Okay. Okay, so now yang seterusnya saya nak beritahu pasal sources. Sebab saya kata dalam semua chapter paling penting adalah chapter 1. Dalam chapter 1, apa yang paling penting adalah jurang ilmu. Saya ulang. The gap of knowledge. Itu paling penting. Sebab tu saya nak beritahu sources of gaps of knowledge. Kat mana? Where kita nak dapat? Paling utama puan, tuan kena dapatkan daripada review of literature. Ramai di antara kita tak buat literature review. Kita buat literature search. Apa literature search? Baca artikel, buat summary, tulis dalam literature review. Itu tak betul. Dia tak buat sintesis pun. Okay? So kat mana kita kena buat? Kita kena buat sintesis.
Sintesis. Oh, Prof, apa benda sintesis? Tanya supervisor. Nanti kita akan buatlah nanti, Kita dah buat banyak kali dah. Yang kedua, kita dapat daripada mana? Kita dapat daripada thesis. Kat bahagian mana? Bahagian gap of knowledge. Ada subtitle dia, gap of knowledge dalam thesis. Carilah. Ada satu lagi daripada artikel. Artikel mana? Daripada Q1 and Q2. Sorry, artikel jurnal. Saya kanyalah lebih bagus. Faham So kat situ pun ada bahagian gap of knowledge. Dapatkan. Yang seterusnya, gap of knowledge dapat dari mana? Kita boleh dapatkan daripada jurnal Q1 and Q2 dekat mana? Bahagian future research plan. Dapat kat situ. Okay. So tak susah nak dapat. Saya lebih prefer kalau kawan-kawan kena buat review of literature tu. Yang atas tadi sintesis. Itu yang paling utama. Nak tambah-tambah yang lain boleh tengok daripada thesis journal. Dan dapat. Okay, now saya akan teruskan lagi sebab kita tak apa, sebab kita masa ni ada berapa minit lagi. Tak apa. Saya akan teruskan pergi pada objektif. Okay, objektif. Kita ada yang kedua, kita ada spesifik objektif. Spesifik objektif dengan main objektif tak sama. Senang cakap main objektif, dia lebih kepada title. Okay, macam tadi saya sebut, title yang saya buat kat sini, sekejap kita ada ni. Title. Okay. Yang tu kita punya main objektif. Saya letak kat sini bagi apa nak bagi senang nampak. Okay. So objektif ni ada dua. Kita kata, kita letak kat sini lah. Bagi nampak sikit. Okay. So kita ada title tu main objektif. Spesifik objektif macam mana nak buat? Okay. So kita nak buat, sebenarnya kita kena maintain tak lebih daripada 3 saja. Spesifik objektif ada 3. Bukan 1. Ramai yang terkeliru. Kalau kata spesifik objektif ada 1 tu salah. Main objektif je 1. Bukannya banyak, silap juga. Okey, kalau tadi saya sebut ini sebabnya applied research, so kita boleh pakai tu as a main. Relationships between antecedents of kat sini intranet usage and intranet usage. Macam tu. Antecedent bukan benda sama, benda lain. Ada juga beberapa faktor-faktor sebelum intranet usage tu. So macam tu je. Yang seterusnya cara nak tulis to investigate a relationship between intranet usage and managers performance. Okay. Apa lagi? Okay. Yang ketiga, kita tengok apa? Senang je. To validate a proposed research model. Yang ni untuk novelty. Nampak? Sebenarnya kalau kita buat macam ni, bukan apa. Kita kata kita nak propose a new model. Betul. Tapi propose new model, kita tak validatekan dia. Tak validate, tak boleh. So kita kena validatekan dan kita kat situ akan dapat novelty dia. So kalau setakat kita just nak propose a new model, tak cukup. Kita kena validate that model. After we propose, and then we validate dengan hypothesis testing. Macam tu. Dan untuk basic research, saya ulang, tak ada hypothesis testing. Dia hanya ada proposition. Sebab dia pakai, tadi kita ingat, dia kualitatif, dia pakai why and how. Tu saya ulang tadi tu. Tu basic research lain. Okay. So inilah caranya macam mana kita menulis main objektif dengan specific objektif. Okay. Research question adalah benda yang sama sebenarnya dalam bentuk benda sama objektif dalam bentuk kita punya ni. Okay. So saya nak bagi tahu saja, dia sebenarnya objektif adalah benda yang sama untuk research question. And this research question sebenarnya apa bezanya dia dalam bentuk question mark lah.
Okay, so saya ulang untuk fundamental research ataupun basic research, ingat dia lebih pada why and how sahaja. Ni saya nak bagi tahu ni. Selain daripada itu, applied research, okay, dia lebih kepada apa? Other than why and how. Rakan-rakan. Jangan silap. Saya bukan apa. Saya nak, yang ni bab kita kata research question. Yang tu je. Nak buat macam mana tulis tu dah tahu dah. Saya ulang fundamental research lebih pada why and how. Boleh tak why saja? Tak boleh. Kalau how saja pun tak boleh. Kena ada dua-dua. Sebab why itu adalah soalan basics dan untuk nak selesaikan why kena ada how. Baru selesai masalah. So selain daripada why and how adalah applied research. Prof, kalau saya tercampur boleh tak Prof? Ada why, ada how, ada when, ada does. Itu macam mana? Itu sebenarnya you telah mencampurkan you punya study applied dengan basic. Itu yang jadi triangulation method. Tu saya tak boleh nak bincang tu nantilah. Next time. Okay, now kita ada apa lagi? Kita ada yang paling penting lepas ini adalah significance of the study. Okay, significance of the study. Okay, significance of study ni ramai di antara kita suka ambil level. Tak berapa penting lah kena contoh. Penting. Significance of study ni sebenarnya kita nak kena ceritakan ke orang bahawa from the findings, okay, what would benefit to number one. Okay, kita kena jangan tulis-tulis cincai-cincai. Pertama sekali, paling penting pada industri. Yang kedua, kepada kita kata mungkin pada community. Yang ketiga, kepada policy maker. Dan last sekali jangan lupa pada disiplin kita yang mana ni lebih kepada kita kata new, kita kata knowledge. So saya nak beritahu pada rakan-rakan satu benda jangan ambil sambil lewa bahagian ini. Significance of the study ni bukan kita cut and paste pada orang punya ataupun buat cerita. Benda ni akan bagi bagus pada kerajaan untuk nak bentuk polisi education yang baru. Tapi kita tanya macam mana? Ramai pelajar dia setakat tu je. Dapat memberikan ni tapi bagian how. How tu tak ada nak jawab. Sebab tu saya cakap betul, bila tulis significance of the study, dia bukan sekadar kita kata okey memberi kesan baik kepada komuniti, akan lebih kaya, senang hidup mereka. Tapi bagaimana? Tak boleh jawab. Tu sebab tu saya kata significance of study tak boleh main-main. Okey? Kalau kita tulis. Okey. Dan seterusnya jangan lupa bab satu ni yang kita katakan justification. Okay, justification ni sebenarnya kalau you tengok pada saya punya tajuk tadi. Okay, why intranet? Jawab tu. Why usage? Why managers? Kita kata performance. Dia tanya tu. Itu yang kita kena jawab ni. Why? Why maritime industry? Kenapa tak pergi ambil industri lain? So justification ni sebenarnya kita nak menceritakan kepada examiner kenapa kita fokus isu kita pada ini. Dan ada juga lain-lain dah. Mungkin banyak lagi detail why itu. Tapi justification ini lebih kepada issue of the study. Sebab kita kena ceritakan kepada examiner pemilihan intranet ni pasal apa. Pemilihan usage pasal apa. Nak buat internet usage pun tak apa, tak ada masalah. Kenapa kita fokus pada managers performance? Kenapa kita fokus pada maritime industry? Itu kena cerita. Okay. So rakan-rakan jangan tak masuk benda ni. Sebab saya tengok ramai antara kita tak langsung letak justification. Justification ni penting untuk menerangkan issue of the study. Jangan tersilap pada significant. Significant of study daripada finding tu benefit kepada siapa? Industri, community, orang kata apa, kuadar hidup lah. Policy maker, disiplin kita, kuadar hidup. Itu daripada kajian kita.
And then kalau kata nak cerita justification, kenapa kita study bidang tertentu itu. Itu nama justification. Okey, seterusnya kita masuk bahagian scope of study. Scope of study, jangan tersilap, dia lebih kepada delimitations. Banyak kita duk silap, duk ingat, no, is no limitation. Ramai kita ingatkan limitation. Bukan. Dia lebih pada delimitation. Scope of study ni adalah kita kata coverage ataupun boundaries of our research. Research So kalau kata kita nak cerita pasal scope ni adalah inilah penting sebab kenapa? Kita tak boleh buat semua benda dalam masa yang terhad, kan? So scope kita kena scopekan kajian kita. Kita kena katakan ni nak bahasa katakan limitkan. Jangan tersalah Kita nak limitkan. Kita nak kena kata apa letak satu boundaries, border coverage kita tu kat mana. Tak boleh semua kita buat. Kita tak boleh study 20 juta orang rakyat, tak boleh. Kita mungkin hanya limitkan untuk kita tadi sebenarnya Malaysia cukup lah. Tak boleh seluruh dunia, tak boleh. So ini yang maksud saya tadi, kita kata kita sebab kekangan tertentu kita terpaksa buat scope of study. Tapi limitation, jangan salah faham, limitation adalah hurdle semasa kita buat research itu. Hurdles. Yang tu kita bincang dalam chapter kelima. Dalam conclusion recommendation. Bukan dalam chapter 1. Jangan salah faham. Scope of study, saya ulang. Perlu ada. Ramai pelajar tak tulis scope of study dalam chapter 1. Salah. Itu tak betul. Kena ada. Okey. Dan bila dah habis tu, tadi kita dah bincang tadi pasal definition. Mana tadi definition? So lepas kita ada scope of study, kita akan cerita definition. Tadi saya dah bincang definition by term, definition by operational, macam tu. Lepas tu last kali dalam chapter 1, jangan lupa kita ada organization of the chapters. Kita ada organizations of the thesis. Macam itulah. So nak cerita balik thesis ni, kita kata apa yang ada? Kita kata dalam ni kita ada chapter 1. Kita tak ada apa. Chapter 1 tu kita ada introduction. Macam tu je, tak ada apa. Sampailah kita ada chapter 5. Yang lebihnya kepada kita kata conclusion and recommendation. Macam itulah. So saya nak cerita balik, yang ni hanyalah macam nak beritahu lah bahawa dalam kita punya tesis ada berapa chapter. Macam tu je. Orang tengok, faham. Dan last sekali, jangan lupa rakan-rakan, dalam chapter 1 ada summary. Dia wrap up je lah. Summary ni kita bagi tahu ini adalah introduction chapters. Dan next chapter will discuss on review of literature. Yang ni kita nampak conjunction dia. Ada bridge antara chapter 1 dengan chapter 2. Kena buat macam tu. So, baru nampak, chapter 1 kita cerita apa tadi. So, the next level, next chapter, kita akan cerita review of literature. So, that's the function of summary. Untuk bila baca nampak, okay, bagus. Dia ada continuity. Tu point dia, continuity macam tu. Okay? So, sebenarnya dah habis dah chapter 1. Tu saya kata tadi. Chapter 1 ni memang macam ni. Okay? So, kalau siapa ada soalan, saya benarkan untuk tanya. Silakan. Ya. So, saya nak bertanya sedikit berkaitan dengan operational definition. Nak tanya ni apa pandangan Prof? Biasanya kita buat dalam bentuk para ataupun boleh juga buat dalam table? Terima kasih. Table boleh, nak tulis pun boleh. Tapi saya senang macam ni. As long as examiner tak confuse, okay. Itu je bahasa dia. Puan? Tak ada masalah. Itu dia cara dia. Table pun bagus sebenarnya. Tak ada masalah. Okay. Next question. Prof, yang significance of study tu
better buat dalam paragraph ke ataupun point ni? Paragraph. Sebab dia macam ni, thesis kita bukan point-point, tak boleh. Dia kena paragraph. Ada essay. Macam tu. Okay. Melainkan kalau fakulti U atau universiti U benarkan, ikut universiti. Tapi in general saya tak pernah jumpa lagi pakai bullet ni, tak ada. Kalau bullet bukan level PhD. Master pun tak buat. Macam tu. Okay, next. Prof. Hello. Mana satu? Okay. Okay, sila dulu. Oh, gone. Okay. Tak dengar lah. Macam mana ya? Silakan. Okay, silakan. Saya ni. Okay, saya nak Tak tanya. dengar. Hello. Ya. Dengar tak? Saya nak dengar, tanya dengar. tentang apa main objektif, adakah sama dengan purpose of study, aim of the study? Ya, sama. Sama Lebih pada aim of study lah. Macam Aim tu. of Tapi study. kena ingat ya, jangan lupa letak, kalau tak ada aim, kena letak main objektif. Tapi saya ucap betul-betul, dia dalam bahasa mudah, kalau Harvard style, dia akan letak main objektif, specific objektif. Dah, dan sama je. Alright, kasih Prof. Prof. Ya. Kalau parameter of the study sama dengan yang mana satu ya? Limitation ke atau delimitation? Tak tahulah parameter mana. Tak tahu, saya tak tahu term tu. Saya tak pernah jumpa lah. Saya tak maulah guna ayat-ayat parameter. Takut tahu salah. Dia letak dalam chapter mana kalau you nak letak parameter? Satu. Apa parameter tu sebenarnya? Ya, you faham macam mana parameter? Adakah scope of study? Mungkin lah. Kan. Tapi kalau better letakkan scope of study lah. Satu biasanya orang pakai scope. Parameter ni mungkin ada tapi jarang orang pakai lah. Macam tu. Okay, thank you. Assalamualaikum Prof. Alhamdulillah. Saya nak tanya pasal significance of study tu. Ada universiti dia pakai theoretical significant dan practical significant. Macam saya buat ikut macam yang cakap tu. Tapi ada orang komen lah yang tu. Tak ada masalah. Kalau kata itu kata, saya cakap ni cara yang general. Kalau fakulti ataupun universiti you berhendakkan you buat macam tu, buatlah, tak ada masalah. Macam tu. Assalamualaikum Prof. Ya, Assalamualaikum. Tadi Prof dia terang pasal research gap, kita ada dua cara lah. Satu kita letak selepas problem statement. Lepas tu kedua kita letak lepas kita buat literature review. So maksudnya dua-dua cara tu boleh buat, Doktor? Boleh, tapi jangan tulis dua-dua, tulis salah satu. Salah satu. Macam tu. Okey. Okey. Terima kasih. Sama. Lagi-lagi soalan lain. Prof. Framework. Itu masuk. Itu cerita lain. Yang sebenarnya dah chapter teknologi nanti kita benda banyak nak tanya section problem statement. Saya buat huraian agak panjang. Cuma hari daripada SV dia tanya yang saya hurai itu semua adalah practical perspective. Dia tanya macam mana pula dengan theoretical perspective dan academic perspective pula. Itu tak susah tu kata tadi, dia ada banyak cara. Theoretical ni lebih kepada membincangkan daripada, kalau you nak bincang pasal tu model atau dalam bentuk teori ataupun law. Kita kena ingat novelty ni ada peringkat dia. Paling rendah adalah model, tinggi sikit dia teori, kalau lagi tinggi adalah law. Ini adalah bahasa yang digunakan untuk Harvard dengan Princeton ataupun Yale macam ni lah. Kalau kata Ivy League University macam tu. Kalau kita kat Malaysia, sekali harung je letak semua teori. Minta maaf puan cakap macam tu kan. Selalu cakap macam tu lah, theoretical apa semua tak. Sebenarnya tak betul. Dia sebenarnya ada level-level dia yang kita kena faham. Tak levelnya dengan teori dan tak sama teori dengan level law, tak sama. Dan kalau kata kita nak bincang problem ni, sebenarnya betul. Dia ada dua sebenarnya. Kalau kita nak bezakan antara dua, pertama sekali, saya tak naklah cerita gap of knowledge. Dia lebih lama kalau kita tengok dari segi teori tu, maksudnya kita tengok daripada asas dia. Panduan asas kita daripada kita nak pembentukan model kita itu,
kita nak bincangkan problem dari segi model itu. Okay? Dan dia berkaitan dengan isu kajian kita. Dan seterusnya akan ada practicality dari segi apa nanti kalau kita selesaikan masalah tu, apa yang kita akan dapat dalam bentuk return investment dan quality of life. Macam tu lah. Boleh tak? Macam tu. Maksudnya supervisor detail. Bagus. You dapat supervisor yang baik. Okay? Lagi? Lain? Assalamualaikum Prof. Salam warahmatullahi. Prof, ada independent variable Prof? Tak. Okay. Bukan masa independent variable tu. Saya nak cerita balik apa yang kita nak tonjolkan dalam title kita tu. Betul tak? Kan? So dalam title kita tu ada benda tu. Kan kita kata tadi, ingat kita ada antecedent yang lain. Jangan kita menceritakan benda. Itu maksud saya tu. Sebenarnya kalau nak pilih satu tadi kata dalam apa yang kita cakap saya sekarang ni, saya bagi paling minima dulu. Kalau nak cerita bincang macam tadi kawan you sebut, ada tak yang macam bincang pasal asas dan juga pasal praktik? Kalau nak buat lebih je. So cerita dia balik sekarang ni sebenarnya dari segi precision nak buat tadi pasal apa yang you cakap tadi lah. Prof. Ya. Kalau kita ada research objektif, lepas tu bila masuk chapter 2, kita kena review setiap objektif yang kita nak buat tu ke? Bukan macam tu. Yang tu lebih kepada kita, okay, I tahu ada cara literature review. Itu sebenarnya menjawab pada objektif kajian. Dia lebih kepada untuk mencari jurang ilmu. Sebab tu itu function dari literature review. Itu masuk review tu. Bukannya kita just cut and paste, cari problem, summarize. No, it's not like that. Okay? So, kita dapat kat situ, dah dapat jurang ilmu. Kat situ lah kita akan dapat objektifnya. Lepas tu. Dan kita akan develop research model. Itu sebenarnya cara ni. Dia macam terbalik sikit kalau tu. Ya, betul. Betul cakap tu. Memang terbalik sikit. Memang unik sikit benda ni. Dia macam kalau kita ikut, kita nak buat apa dulu? Kita nak letak literature review ke masa tu? Tak betul juga. Sebenarnya literature review ni nak bagi gambaran kepada kita gap mana dia. Sebab tu lah kalau kita tak mau ikut cara Harvard, kita tak payah letak jurang ilmu tu. Satu lagi Prof. Harvard lain sikit dia macam tu. Yes. Macam orang buat chapter 2, dia ada lepas tu bawah kita review. Kalau tak tu bukannya betul. Tapi kita tadi yang dia buat teori tu lah sintesis. Dia kena belajar tu. I nak minta you belajar, tanya supervisor you balik. Macam mana nak buat sintesis untuk literature review. Dia sepatut dia tahu. You tanya dia. Macam tu. Thank you Prof. Ada lagi siapa nak tanya? Last question lah kot. Sebab rasanya dah 11:12. Sikit daripada chapter 1 sebab dah alang-alang Prof ada sebut pasal EFA. Tak nak panjang-panjang. Chapter 4 kan, tapi some chapter yang supposedly mention. Yang tu dia cerita EFA apa semua tu, apa yang akan digunakan untuk analisa data. Finding tu dalam finding EFA untuk CFA dengan EFA dalam chapter 4. Chapter 3 untuk menceritakan analisa apa yang dipakai. Macam tu. Thank you Prof. Minta maaf Prof, ada deviate. Tak apa. Tapi at least you faham lah kan? Boleh kan? Yeah. Okay, ada lagi soalan? Last Last lah, bagi last lah. Last. Siapa lagi tanya last? Tak ada Okay. Kalau tak ada, saya rasa itu saja untuk malam ni. Terima kasihlah pada semua yang datang hadir malam ni.
Ramai juga lah saya tengok memang untuk chapter 1 ni rasa ramai minat lah. So kita akan cuba lagi next week tengok macam mana apa you nak. So kita akan cuba bawa. Saya boleh nak cerita hanya untuk problem statement, boleh. Tapi takut you boring lah. Tapi kita akan detail up macam kawan tadi you cakap tadi. Teori lah apa semua, takut macam tu lah. So tak apalah. Prof, next webinar tu tajuk apa Prof? Tak apa, nanti saya tengok pada demand. Sebenarnya bukan apa demand sebenarnya kita tengok. Saya ada orang nak buat macam-macam tapi masalah takut tak ada demand. Mungkin dalam beberapa orang je nak benda tu. Okay, anyway, thank you very much for listening and saya doakan pada semua dipermudahkan Allah segala urusan kita semua dan dapat graduate on time, insyaAllah. Benda ni ingat, PhD kita kena usaha buat sendiri, doa banyak-banyak dan kita dah usaha, tawakal lah apa yang kita dah buat, insyaAllah. Jangan risau, semua akan dapat PhD lepas ni semua, insyaAllah. Amin amin rabbal alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah.